Benar. Takkan orang yang kena tahan dulu. Yelah, Bukan ada Dato' Isyam ke dulu ke? Tak pada saya nak nak sikit. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada kekanda saya Ustaz Mazrizi yang di belah kanan saya, selaku Presiden Perkit dan juga merupakan Setiausaha Kerja Pembela, naib pengerusi pembela, dan juga tidak lupa kepada Tok Cindai selaku kita semua tahulah ni pendekar pahlawan Melayu Nusantara ni, Tok Cindai. Juga tidak lupa kepada kekanda saya Dato' Isyam selaku pengurusi Biro Undang-Undang Persatuan Pengguna Sembahyang Malaysia dan juga merupakan penasihat juga gerakan kita dalam Sembahyang Malaysia, dan juga kepada Tok Singa, sahabat yang sentiasa ada di saat susah dan senang kita, dan merupakan salah seorang juga antara aktivis ataupun penasihat kita dalam gerakan Sembahyang Malaysia. Tak lupa kepada Abang Ali yang sama-sama dan juga rakan-rakan yang telah memberi kerjasama dengan pihak polis seramai 5 orang, antaranya Abang Ali, Nazarul Junaidi, dan juga Saiful Kamal, dan itu saja. Dan juga tak lupa juga kepada bang saya Pak Munawir yang paling cun, dan juga Pak Ali bahagian makan kaca. Dia seorang je boleh makan kaca, kita tak boleh makan kaca. Jadi Pak Ali kalau nak belajar ilmu gaib ni boleh jumpa dia dengan ni. Ni sebelah ni pendekar. Jadi alhamdulillah, pertama saya nak ucapkan terima kasih banyak kerana, dan juga sahabat-sahabat adinda, kekanda dan barisan-barisan peguam. Tak lupa kepada Tuan Fadli, Tuan Farouk, Puan Fazrin, dan juga Tuan Hazwan yang telah bertukar rumus bersama-sama dalam membantu kita sebagai peguam yang sentiasa bersama dengan kita di saat susah. Senang tak biasa bersama, susah aja dia orang datang. Itu yang bagusnya sebab time susah. Jadi alhamdulillah, saya sebelum nak berucap panjang, saya nak beritahu saya juga terima kasih kepada PDRM, Polis Diraja Malaysia, khusus kepada IPD Kajang yang terlibat di 7 dan juga bahagian siasatan jenayah yang telah telah menjalankan siasatan secara telus kepada saya dan rakan-rakan, yang di mana tular berkenaan dengan video berkenaan dengan satu skamer yang kita telah berjaya menangkap satu skamer yang telah menggunakan nama semboyan untuk mengutip duit daripada orang ramai, dan juga pada masa yang sama telah memfitnah salah satu kedai yang tidak langsung ada kena-mengena dengan beliau. Itu yang menyebabkan kemarahan ke atas insiden itu. Khilaf yang telah berlaku, sudah berlaku. Saya tidak nafikan itu adalah khilafan dari diri saya sendiri. Yalah, biasalah kalau saya ni dah naik, orang kata terlepas pandang khilaf di bulan Ramadan ni, kemarahan itu Abang Ali ni tahu-tahulah kalau saya dah marah, dia pun jadi 2 kali marah. Jadi apa pun saya nak ucapkan nak memohon maaf kepada seluruh rakyat Malaysia yang telah banyak menyokong kami dalam gerakan semboyan, dan juga NGO yang terlibat di negara ini yang telah, dan juga members of PDRM yang selama ini menyokong kita, dan juga agensi-agensi kerajaan yang pada masa yang sama banyak menyokong dan menjadi sebahagian besar daripada pengkritik dan juga menjadi penasihat menegur di atas kesilapan dan khilaf yang telah berlaku lah. Jadi alhamdulillah, saya ingin memberi maklum saya telah ditangkap. Bukan saya telah ditangkap pula, astaghfirullahalazim, silap. Saya telah dipanggil. Saya nak perbetulkan keadaan sebenar. Saya telah dipanggil untuk memberi kerjasama dengan Polis Diraja Malaysia bahagian IPD Kajang
pada semalam pada pukul 1 pagi. Jadi alhamdulillah saya telah tiba dalam sekitar 1 ke 2 pagi lah dalam lingkungan masa tersebut. Dan sekarang kalau kita lihat pada pukul 12 alamak. Kan dia punya info je. 12:18 minit malam lah. Jadi bermaksud kalau ikutkan kiraan daripada semalam, kita telah memberi kerjasama dan memberi keterangan penuh dalam siasatan polis, dan kita sedia maklum polis mempunyai kuasa untuk bukan menahan lah, maksudnya diberi kuasa untuk di mana suspek ataupun orang yang dituduh selama 24 jam. Jadi alhamdulillah dengan izin Allah kita telah berjaya memberi keterangan penuh tidak habis daripada 24 jam. Maksudnya dalam sekitar 21 jam. Jadi alhamdulillah apa yang diwar-warkan tentang tuduhan-tuduhan pemahan katakan ditangkap dan sebagainya itu adalah tuduhan palsu. Kerana benda itu tidak berlaku. Saya mendapat siasatan yang baik ataupun kerjasama yang baik antara kedua belah pihak, antara aktivis semboyan selama 5 orang, suspek yang telah ada pada insiden tersebut. Salah seorangnya adalah pemandu saya, pengiring, dan juga seorang rakan media, dan juga Abang Ali lah yang sentiasa bersama dengan saya. Jadi kita telah memberi keterangan dan alhamdulillah daripada semalam pukul 3 pagi bermula keterangan itu sehinggalah pada hari ini telah habis dalam sekitar pada pukul 10 lebih malam. Jadi alhamdulillah kita mendapat kerjasama, kita mendapat perhatian yang baik, maksudnya bukanlah layanan yang baik, tapi bagi saya satu layanan yang baik lah daripada PDRM. Mereka juga pada masa yang sama telah menyokong polis-polis yang terlibat dalam kes siasatan ini pun mengatakan bahawa dia menyokong setiap daripada apa-apa tindakan ataupun kerja-kerja yang berlandaskan undang-undang yang dilakukan oleh gerakan semboyan selama ini. Cuma dia memberi nasihat kepada kita. Salah satu insiden yang berlaku semalam, saya tidak menafikan itu adalah satu khilaf, dan mereka telah menasihati saya supaya lebih berhati-hati sebab mereka juga faham kadang-kadang kemarahan itu kerana penipuan demi penipuan yang dilakukan oleh skamer-skamer di negara ini, jadi menyebabkan kemarahan. Contoh pihak polis juga, contohnya apabila menangkap orang yang menyamun, sudah pasti takkan dia berikan layanan kopi, dia pun cakap perkara yang sama, dia juga akan bagilah sedikit jentik-jentik kan, jentik-jentik ataupun pukulan manja supaya kesedaran. Cuma kesilapan itu adalah video itu telah tular dan menyebabkan masyarakat sebahagian kecil telah melihat perkara ini adalah perkara yang serius, yang tidak boleh diambil tindakan sendiri oleh saya dan rakan-rakan selaku pengamal undang-undang. Jadi saya lihat benda itu adalah benda yang jelas, khilaf yang telah berlaku sudah berlaku. Jadi apapun saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada PDRM kerana memberikan satu orang kata ketulusan dalam siasatan. Tidak ada hengki-pengki lah, maksudnya tidak ada menyebelahi mana-mana pihak. Dan syukur alhamdulillah hari ini setelah habis beri keterangan dan diberi jaminan oleh polis dan telah bebas, dan sekiranya kes ini boleh didakwa, saya akan sedia berhadapan dengan dakwaan itu kerana ini adalah perkara khilaf yang sudah berlaku. Kita perlu menghadapi dan tidak akan lari daripada setiap tuduhan yang sudah berlaku. Jadi apapun itu sedikit daripada saya sebelum saya lepaskan kepada saya punya kekanda saya Datuk Isham supaya bercerita sedikit dari sudut perundangan, dan seterusnya kepada Ustaz Mazizi selaku kekanda saya dan Tok Cindai dan seterusnya lah sedikit sebanyak dalam sahur santai kita hari ni. Okey, fadal. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pengguna-pengguna dan seluruh masyarakat seluruh Malaysia. Isunya hari ini adalah isu bagaimana kita daripada Persatuan Pengguna Semboyan Malaysia akur dengan konsep rule of law, kedaulatan undang-undang. Perkara begini boleh jadi pada sesiapa. Tidak ada siapa pun boleh menunding mengatakan bahawa saya tidak pernah melakukan kesalahan. Semua orang melakukan kesalahan dan semua orang berhak untuk mendapatkan akses terhadap keadilan.
Walau bagaimanapun kita daripada Persatuan Semboyan Pengguna Semboyan Malaysia, kita akur dengan konsep kedaulatan undang-undang, kita akur dengan siasatan daripada pihak polis, dan kita memberi kerjasama yang begitu baik. Apabila dipanggil, kita hadir, kita membawa semua yang dikehendaki untuk disiasat oleh pihak PDRM untuk hadir, memberi kerjasama dengan baik, memberikan barang-barang rampasan seperti telefon bimbit kepada pihak PDRM dan memberi kerjasama dengan baik. Dan kita berpuas hati dengan siasatan yang dilakukan oleh pihak PDRM, dan saya sebenarnya bagi Persatuan mengucapkan ribuan terima kasih, dan kita memang bersetuju dengan cara pihak PDRM melakukan siasatan supaya tidak ada isu yang mengatakan bahawa ada pilih kasih, dan kita redha. Cuma pada kali ini yang saya ingin menyatakan bahawa apabila saya terdapat baca komen-komen di kalangan masyarakat, ada yang melihat mengatakan bahawa kita daripada Persatuan Semboyan bertindak seperti gangster, bertindak seperti di luar kawalan. Saya nak jelaskan bahawa kita committed. Daripada awal lagi kita cakap kenapa kita berdaftar sebagai persatuan, kerana kita ingin mengikuti perjuangan yang mengikut saluran undang-undang. Kita bukannya satu pertubuhan gangster ataupun pihak yang melakukan kekerasan. Tapi kadang-kadang perkara ni boleh berlaku kepada mana-mana pihak, yang saya tak mau komen kerana ni masih lagi dalam proses siasatan. Dia boleh berlaku pada mana-mana pihak. Tapi jangan kita sekali-kali melihat pada perkara yang kecil dan melupakan pada perkara-perkara yang contribution yang telah lama yang banyak berlaku. Kita kena menjadi satu individu yang adil. Tidak ada manusia yang sempurna sepenuhnya. Selagi mana dia cuba berjuang untuk ke arah kebaikan. Saya sendiri pun beritahu saya bukan orang yang terbaik. Saya juga manusia yang melakukan kesilapan, melakukan kesalahan. Tetapi kita ingin melakukan kebaikan. Kalau kita nak kata untuk melakukan perjuangan ataupun melakukan kebaikan, kita kena totally clean, jadi 100% baik baru boleh buat kerja baik. Tak ada orang yang layak. Semua orang ada kesilapan dia. Cuma ada keaiban ataupun kekurangan tu dizahirkan. Ada kekurangan ataupun aib itu Allah hijabkan, tak nampak. Jadi apa yang komen yang saya nak beri, bahawa pertama poin saya adalah jangan kita lihat kes ini sebagai kayu ukur bahawa Persatuan Pengguna Semboyan Malaysia adalah persatuan yang terlibat dalam kekerasan. Itu tidak benar. Saya selaku pengurusi Biro Undang-Undang Persatuan Pengguna Semboyan Malaysia menegaskan bahawa persatuan ini hanya akan bertindak mengikut undang-undang. Kita bukan satu persatuan berteraskan kekerasan, kita bukan persatuan yang berkonsepkan gangster, kita adalah persatuan yang mengikut rule of law, kedaulatan undang. Cuma macam saya kata, kadang-kadang ada kesilapan, dan kesilapan itu perlu diperbaiki. Dan saya tidak komen dalam kes ni. Mana-mana orang pun, semua orang boleh melakukan kesilapan. Tetapi selagi mana orang itu mempunyai niat yang baik, walaupun dia melakukan kesilapan, dia mempunyai niat yang baik untuk mencegah kemungkaran, untuk mengelakkan berlaku penipuan. Macam dalam kes ni, berlaku penipuan yang sangat yang berpotensi menjadi begitu besar. Kalau tidak dielakkan, maka ramai yang akan mengalami kerugian atas nama Persatuan Semboyan. Dan mungkin dengan itulah ada sedikit kekhilafan yang berlaku, mungkin. Tetapi siasatan masih lagi dijalankan, dan saya tidak mahu membuat satu analogi ataupun komen terhadap kes ni, kerana kes ini masih lagi dalam peringkat siasatan. Dan saya berharap masyarakat di luar tidak memberikan komen-komen yang negatif. Lihat dalam skop yang lebih besar. Perjuangan ini perlu diteruskan. Kita perlu bersama-sama, semua masyarakat, semua pengguna, seluruh rakyat Malaysia, kita perlu bersatu untuk meneruskan membela mereka yang ditindas, membela mereka yang dizalimi, membela mereka yang ditipu. Kita tidak perlu dibiarkan mana-mana pihak dizalimi, diperas ugut, diinaya ataupun dikenakan tindakan-tindakan yang tidak baik. Jadi saya daripada persatuan menegaskan bahawa daripada persatuan ini kita akan teruskan perjuangan kita. Sebaliknya, pengalaman yang berlaku ini adalah satu pelajaran kepada kita semua supaya kita lebih berhati-hati. Kita berhati-hati
supaya kita berjaga-jaga dan supaya kita sama-sama menjaga kawan kita semua. Kita semua ni bukan satu kapal. Satu kapal. Kita satu orang terasa, semua akan terasa. Sebab kita mempunyai hati yang sama, satu hati. Tujuan kita sama untuk membela negara kita, membela agama kita, membela bangsa kita, membela tanah air kita. Matlamat kita sama. Walaupun ada sedikit kekurangan, ada kekhilafan, kita baiki. Kita betulkan. Supaya perjalanan ni masih lagi jauh. Ini bukan titik terakhir dalam perjuangan kita. Perjuangan kita lagi jauh. Dan kita perlukan pembaharuan, perlukan pembaikan, pemulihan, supaya perjuangan yang ada ini lebih perjuangan yang lebih baik dan berdaya maju dan boleh menguntungkan agama, bangsa dan tanah air kita. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya hari ini datang ke IPD Kajang untuk lihat kes bagaimana situasi saudara Adinda Yusof Azmi dan rakan-rakan yang berada dalam riman pihak polis, bersama dengan sahabat-sahabat semualah yang hadir. Cuma kes ini bukan perkara yang kita anggap sebagai serius sangat. Cuma biasalah, seseorang yang selalu menggempur dalam operasi mencegah munkar ni, orang musuhnya ramai. Orang akan ambil kesempatan bila ada kelemahan kita. Tapi kalau kita lihat pada kes ini seperti kes rusuhan yang didakwa seperti 147 tu, kes rusuhan. Tapi kalau kita tengok balik rusuhan ni, kalau kes arwah adik tu rusuhan, semua lontar batu, pukul apa, itu sampai mati arwah adik. Sampai sekarang pun tak dapat apa-apa tindakan lah. Tapi yang kita tengok pada video itu sebenarnya bukan rusuhan. Itu lebih kepada nak sekolahkan skema tu saja. Nak sekolahkan, nak sekolah. Sebab itu bila Abang Ali dia naik syekh ke apa Adinda Yusof kita tahan dengan tangan. Nampak tak dalam video tu? Kalau merusuh buat apa tahan? Pukul lah. Itu menunjukkan bahawa bukan rusuhan. Kita tahan. Jangan kita terlibat dengan benda-benda yang tak sepatut terlibat. Jadi perondaan kes sana. Jangan berkumpul rapat sebab dia orang buat rondaan. Boleh. Bukan. Okey ya. Jadi jadi bukan, kita tak menganggap itu sebagai rusuhan lah. Sebab menampakkan bahawa asalnya dia nak bincang dengan skema tu. Yang tentu dia, kalau kita tak halang ataupun biarkan warga asing ni boleh buat macam-macam jenayah dalam negara kita. Selama ni pun banyak jenayah dilakukan oleh warga asing. Jadi kebetulan semboyan menjadi mangsa kali ni. Jadi tentulah, cuma tempat, masa dan keadaan itu tak berapa sesuai. Dan juga sepatutnya tak dirakam lah. Kalau begitu kita berada selesai cara elok di pejabat yang tertutup, tak perlu diviralkan. Mana-mana pun kalau kita berurusan dengan orang-orang yang perlu kita sekolahkan, kita sekolahkan. Saya 30 tahun lebih repair orang bermasalah. Tentulah kadang-kadang ada yang kita kena sekolahkan. Ada yang perlu kita buat cara lembut, ada yang kadang-kadang kita kena tegas sedikit. Sebab maklumlah, manusia ni berbagai-bagai gagam. Benda tu biasa. Cuma saya mengucapkan ribuan terima kasih pada pihak polis, khususnya pihak keamanan dan juga IPD Kajang yang memberikan layanan yang baik lah, kerjasama yang baik. Sebenarnya kita faham tugas pasukan polis. Sebaik-baiknya kita cuba menenangkan keadaan. Yang dengan berlakunya keadaan ini, kita menenangkan keadaan. Dan viral kita kali ini pun bukan kita nak menyalahkan mana-mana pihak, tidak. Kita nak menenangkan balik kepada netizen. Perkara ini mungkin jadi pengajaran untuk kita bersama. Dan mungkin selepas daripada ni kita kena lebih berhati-hati mendengar nasihat daripada berbagai pihak. Maklumlah kadang-kadang orang muda, insyaAllah nanti Abang Ali ni kita kena bawa ke camp perkit, bawa Maulidul Rasul, kita bagi dia minum air Yasin, bagi dia tenang, bagi dia tarbiyah, supaya dia punya genetik yang kerbahak tu
kurang sikit dia punya power dia. Ustaz, rimau sekok tu baik ke saya? Dia maknanya dia banyak sangat simpan rimau tu. Jadi saya nak kena ambil beberapa ekor, simpan, tambak dulu kat camp Perkit. Kasih simpan sikit. Nanti insya-Allah. Jadi biar yang bagus-bagus dia, biar kuda putih je duduk kat depan. Dia bagus banyak, handsome. Sebab kalau dia macam tu, awet cantik-cantik pun takut dengan Bali. Dia gitu. Jadi kita anggap benda ni bukanlah rusuhan sebenarnya, tapi lebih kepada soal nak sekolahkan skema yang melakukan cara yang tak betul itu ya. Terima kasih sekali lagi pada pihak polis yang berikan kerjasama dan juga para netizen. Saya harap benda ni kita berlapang dada sebelum menyambut Ramadan Al-Mubarak ini dan menyambut hari raya ini. Dan kita daripada pihak pertubuhan-pertubuhan pembela Islam sentiasa mengawasi NGO kita. Kita bimbang NGO kita melanggar undang-undang atau berlaku perkara yang boleh mencetuskan huru-hara. Sebab isu yang berlaku dalam negara kita terhadap penghinaan kepada agama, bangsa dan negara kita ni banyak. Saya di Kajang ni dah 3 kali dah ke Kajang dah, daripada isu buat report polis, video hari raya tu. Sampai pukul 3 pagi kami nak selesaikan video 6 report kita ya. Daripada NGO kita di sini. Begitu juga kes yang perancangan nak rebus katak perancangan 25 tahun Kristian ya, yang ada agenda rakaman itu yang nak rebus 25 tahun nak rebus orang Islam macam katak dia buat. Itu pun kita buat report di sini juga. Kita dapat kerjasama yang baik daripada pihak polis dan juga banyak kita termasuk malam ni juga. Jadi banyak benda yang kita bersama di IPG Kajang ni selain daripada kadang kita di Damwangi ya. Jadi apa pun rakan-rakan kita di balai itu semuanya sahabat-sahabat kita belaka. Cuma kita bertugas mengikut profession masing-masing. Jadi sebab itu sekali lagi kita minta maaf kalau ada kekhilafan daripada malulah adik-adik kita ni, orang muda kita ni, insya-Allah abang Ali kita ni dan juga rakan-rakan yang lain. InsyaAllah lepas pada ni kita akan kemaskan lagi ya. Doa, sokong terus semboyan sebab kumpulan ni penting. Sebab banyak kerja-kerja yang tak boleh dibuat oleh pihak berkuasa ataupun tak boleh dibuat oleh NGO biasa, boleh dibuat oleh mereka ini. Jadi sebab itu penting kumpulan-kumpulan seperti ini untuk membantu masyarakat yang memerlukan pertolongan seperti kayak Along lagi, kayak kena ugut, kayak apa. Jadi mungkin cara mereka tu begitu. Sebab tu semalam bila ada orang tanya saya, kenapa begitu, begini, saya kata suasana orang duduk dalam frontliner dalam menangani gangster, orang-orang yang ganas-ganas, orang-orang yang Along apa semua tu, budaya sekolah macam tu biasa. Macam kita tengok Gusti. Jadi kalau tengok Gusti Smackdown tu pukul sepak bergolek jatuh itu biasa. Sebab itu memang momentum Smackdown dalam isu keselamatan negara. Jadi polis pun tahu kalau dia dapat ambil penjenayah ke apa ke, dia nak psycho macam mana pun, itu perkara biasa, proses yang biasa. Bukan dia nak buat benda yang melampaui batas. Jangan melampaui batas sudah. Tujuannya adalah untuk kita memastikan supaya mereka yang melakukan jenayah ataupun membuat kesalahan ini ada keinsafan. Sekurang-kurangnya minta maaf ya. Jangan dah buat salah, dah scammer, dah jual, dah buat benda-benda yang merosakkan masyarakat kita. Dia buat macam keras, macam betul je. Lagi pula warga asing pula, tak ada dokumen apa pun. Jadi kita ni dah lah risau 100,000 warga Cina yang masuk pun kita tak tahu lagi balik ke tidak. Kita tahu-tahu dah dapat IC pula dah. Dan kita pun bimbang pasal kartel yang dah berlambak-lambak dalam kalangan penguatkuasa kita ni. Lepas tu kita pun risau juga pasal IGP baru kita, IGP lama kita ni, mantan IGP duk bergaduh dengan Menteri Dalam Negeri ni. Ni pun kerisau rakyat juga. Kita harap berhenti-hentilah gaduh tu. Fokus pada kerja kita lah. Kalau duk bergaduh saja, awak salahkan ni macam orang politik pula. Bila kerja untuk membenterah jenayah boleh selesai? Geng Niki entah ke mana-mana. Geng Niki tak ke mana, geng hak yang patut dikesan pembunuh arwah Adib, LTTE, geng komunis yang ceroboh tanah, tak ke mana benda kita buat. Tak ada apa tindakan pun. Tapi yang kita bergaduh pasal benda-benda dalaman kita saja. Ini tak boleh. Kita dalam sekarang ni kita baiki semua. Kita baiki semua supaya hala tuju. Kita ucapkan tahniah kepada Dato' Akris Sani yang baru saja menjawat jawatan IGP baru kita. Mudah-mudahan dengan lantikan baru ini, pasukan polis di Raja Malaysia akan dapat memperbaiki integriti dan lebih baik perkhidmatan dia. Dan harapan daripada NGO dan rakyat, kita nak supaya pihak polis berjaya menyelesaikan kes-kes tertangguh yang berprofil tinggi seperti kes pembunuh arwah Adib, LTTE dan sebagainya masih bebas.
yang dapat dibawa ke dalam ke muka pengadilan. Ini yang kita nak lihat. Polis kita berwajah baru dengan tarbiyah dan acuan yang baru dengan pelantikan IGP baru. Itulah lebih kurang pandangan kami. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadir di sini atas dasar sayang saya kepada perjuangan adik-adik, perjuangan agama, bangsa dan negara. Selagi mereka ini taat kepada Allah, maka kita taatlah kepada mereka. Ingat, selagi kita taat kepada Allah, selagi mereka taat kepada Allah, maka kita taat kepada mereka. Ini saudara-saudara saya. Dalam perjuangan, mereka inilah yang telah banyak mengeluarkan isu-isu agama, bangsa dan negara kita. Tetapi dengan sedikit kesilapan, kita menghukum mereka dengan berbagai komen. Jadi saya rasa sedih. Ini saudara-saudara, adik-adik saya. Dalam kesempatan ini, saya nak beritahu dua perkara. Pertama sekali, saya nak sedikit nasihatkan ke Abang Ali dan kawan-kawan saya sebagai adik-adik saya yang saya sayang. Bila berlaku satu isu, pertama sekali kita kena bertindak dengan waras. Ini sebenarnya kesilapan saya sebagai abang-abang atau orang tidak bertegur. Jadi saya pun ada berlaku kesilapan. Jadi cuma saya harapkan netizen ataupun orang di luar sana berlaku adil. Berapa banyak isu-isu yang semboyan telah buat, mewakili dari Ustaz Azbi semua, telah membangkitkan semangat orang-orang Melayu, agama, bangsa. Maka dengan sedikit isu yang amat remeh ini, kita boleh menghukum dia tak adil. Jadi saya sebenarnya menyalahkan diri saya dan orang yang atas tidak menegur adik-adik kita. Kesilapan ini sangat kecil. Dan saya berdiri di sini atas dasar kasih sayang pada sesungguhnya orang Islam itu bersaudara. Jadi tak ada isu kat sini sebenarnya. Kalau setakat pukul-pukul ni, kita ni pejuang. Kita bukan tukang buat kek ataupun kita bukan mak andam. Macam Ustaz Mesri cakap tadi, smackdown tu kata kan. Macam kami dalam gerangan ni bersilat berterang tergayang. Kami mewakili 141 NGO, Kesatuan Melayu Islam Beraja, tetap menyokong di bawah apa-apa perjuangan agama, bangsa dan negara. Tak kira siapa mereka, lupakan siapa kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mereka ini adalah saudara kita. Ingat. Jadi kami harapkan netizen di luar sana tetap berjuang bersama-sama sahabat-sahabat, adik-adik sekalian, ke jalan Allah SWT demi Allah dan Rasul, bukan demi sesiapa, demi pertubuhan. Jadi saya hadir kat sini atas dasar pertama sekali dijemput untuk makan sahur. Sahur santai sahur santai. Jadi tak ada isu apa-apa pun. Ni bukan press conference pun. Makan-makan semua boleh sampai lagi order lagi pun. Jadi bila saya dengar atau saya lihat video tu, saya terpanggil. Selagi orang-orang Islam tidak terasa kesedihan atas sahabat-sahabat yang lain, jemaah kita takkan kuat. Cubit per kanan, per kiri terasa sakit. Jadi kami orang silat tetap dalam perjuangan ini. Wa imah, biar saya mati berdiri daripada saya duduk melutut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua. Jadi alhamdulillah saya pun tak mau cakap panjang. Saya pun hadir sini disebabkan ukhuwah lah, sahabat saya Ustaz ni. Walaupun benda ni kita tak katalah benda ni betul. Cuma itulah, kadang-kadang semua orang melakukan kesilapan, semua orang ada tersilap langkah. Saya pun tak kata saya betul, ada saya buat silap. Jadi sama-sama lah senangnya kan. Tak nak siapa betul, menteri pun ada buat silap. Banyak silap ni. Jadi hari ni saya nak tekan kepada semua, isu ni tak ada apa sebenarnya. Dan saya ucapkan syabas kepada pihak PDRM kerana mereka telah membuat satu kerja yang baik dah bagi saya. Mereka dah buat secara memang ikut aturan lah. Tangkap, dipanggil, disiasat apa semua. Ini saya ucapkan tahniah lah kepada PDRM. Dan saya juga ingin menekankan kepada PDRM, jangan kes-kes terpencil ini sahaja yang kita perlu tangkap. Banyak kes yang besar-besar lagi tentang isu warga asing yang besar kepala, isu-isu kartel yang masih tertangguh, kita tak tahu apa. Macam Ustaz Mazi kata LTTE, isu arwah hadith. Banyak lagi isu yang besar ni yang kita perlu kerjasama dengan pihak PDRM ni. Kita ni tidak berpisah tiada, NGO ni berpisah tiada dengan PDRM ni. Jadi insya-Allah lah, saya ingat janganlah kita melihat satu silap orang kita nak kecam, padahal seribu dia buat kebaikan, satu silap dia kita nak hukum dia semua. Jadi saya rasa tak patutlah, tidak adil lah sebenarnya. Ya, kita insya-Allah, kita hari ini saya pun menyuruh pada semua
orang Melayu perlu bersatu. Jika hari ini orang Melayu tak bersatu, maka kita akan dipijak-pijak dan kita akan diinjak-injakkan. Ingat, kalau hari ini kita tidak bangkit, bukan saya nak mengajak ke kemarahan, tidak. Kita bangkit bersatu padu. Salah kau orang Melayu bersatu? Resis kau? Jadi kita perlu wajib sekarang. Kita kena bersatu padu untuk kita menjaga hak kita. Hak 153 tu kita tak tahu sebenarnya itu sebuah hak 153, tapi kita tak ambil function. Apa sebenarnya ada 153 tu? Sebenarnya banyak dalam Akta 153 ni hak kelebihan kepada orang Melayu yang kita tak tahu nak digunakan. Betul tak? Jadi saya harap dengan bersatunya hari ni orang Melayu, sahabat saya, bila sahabat saya kena, saya seolah-olah saya rasa saya lah kena. Kalau dia kena tangkap, saya rasa macam saya pun kena tangkap. Jadi di sini kita terus sebagai ukhuwah. Dan kita minta semua kepada netizen yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, agar kita bersatu padu untuk kita menegakkan agama, bangsa dan tanah air kita di negara kita. InsyaAllah. Jadi itu saja, saya pun tak bercakap panjang. Saya sudahi, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malik, patah dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma nak cakap ni, saya nak minta maaf pada saya, kesilapan saya itu hari yang saya terlalu marah. Sebab apa, fikir-fikir saya orang asing buat menipu bangsa kita, nak pijak kepala kita, memang bagi saya memang tak puas hati. Itu bagi saya memang tak boleh tengok orang macam tu nak menipu bangsa orang kita. Saya tak nak benda-benda macam ni. Itulah saya jadi marah. Tapi saya minta maaf pada semua rakyat Malaysia apa kesilapan saya itu hari. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berilah sikit ni, pagi sikit aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, buat sahabat-sahabat yang mana mengenali saya, Pak Munawir. Okey, saya mewakili daripada PMFC dan juga sahabat-sahabat yang lain. Kami sebenarnya menyokong apa yang tindakan yang dilakukan oleh saudara kita, Yusof Azmi dan juga Abang Ali kita. Cuma di dalam suasana tu, kadang-kadang kita tergelincir apa yang kita lakukan. Tapi niat utama mereka adalah untuk membasmi daripada segala benda-benda yang tak patut. Jadi sebenarnya kalau tak ada mereka ni, siapa lagi yang nak membasmi benda-benda macam ni? Sebab apa? Kelakuan yang dilakukan oleh warga asing ni sebenarnya kelakuan yang dah terlalu lama, tapi memandangkan tidak ada mana-mana satu badan NGO pun yang bergerak ke depan. Jadi apalah salahnya daripada grup NGO semboyan, daripada grup-grup yang lain yang nampak perkara ni. Jadi kita sebenarnya bukan nak tunjuk gangster, tak, tapi sebenarnya kita nak bagi tahu yang pada masyarakat sebenarnya apa yang dilakukan oleh kekanda kita Yusof Azmi dan juga Abang Ali dan juga rakan-rakan yang lain sebenarnya adalah kita nak memupuk dan juga nak memberitahu kepada masyarakat sebenarnya ini adalah karyawan semula jadi ataupun karyawan yang original. Okey, jadi tak payahlah kita nak ambil benda tu, kita nak ciplak dalam pada masa sama kita nak jual hasil ciptaan orang apa semua kan. Benda tak bagus. Dan benda ni pula berlaku pada bulan Ramadan, itu yang paling tak bagus sekali kan. Jadi apa yang berlaku kepada mereka ni sebenarnya bukanlah jalan nak tunjuk gangster, tidak, tapi mungkin di luar ni netizen ni akan memandang benda ni yang negatif. Sedangkan kalau kita tengok kalau mereka yang berada di tempat kejadian, mungkin mereka pun akan tahu situasi yang sebenarnya. Okey, jadi saya terpanggil untuk memberi sedikit kata-kata. Pada saya itu bukan rusuhan. Pada saya lebih kepada untuk nak memupuk balik dan nak buat kata ustaz tadi, nak tarbiyah balik kan, supaya benda ni tidak akan berlaku maksud saya benda ni tidak akan berlaku akan datang. Bukanlah cara kita gangster, tidak, tapi kadang-kadang perlukan sedikit kekerasan, tapi dalam keras tu ada lembutnya. Jadi kita jangan terlalu memandang negatif kan, sebab apa yang berlaku ni semua di luar kawalan. Okey, jadi saya sebagai sahabat kepada Abang Ali dan juga Abang Saudara Yusof, Ustaz dan juga lain-lain semua dengan dibantu instruksinya, ini sajalah apa yang saya nak kata yang terbuku daripada hati saya. InsyaAllah saya pun mewakili pada mereka. Jika ada yang berlaku yang menampakkan benda tu kecacatan, dimohon ampun dan maaf lah. Itu saja. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Lee daripada Aktivis Busana Melayu.
Jadi alhamdulillah hari ini kita menyambut kepulangan kekanda kita, kanda Yusuf Azmi dan juga Abang Ali. Lepas malam kecoh, satu Malaysia kecoh dengan video yang viral. Jadi apa yang saya nak katakan, dalam video tu mungkin ada kesilapan daripada mereka, tapi jangan kita memandang kesilapan tu terlampau besar sehingga kita menutup kebenaran dan juga kebaikan yang pernah mereka sumbangkan. Kalau tak ada pejuang-pejuang seperti mereka ini, saya tak rasa Melayu kita, Islam kita akan terbela. Jadi dengan sedikit kesilapan tu, janganlah kita nak keruhkan lagi keadaan, kita nak komen benda-benda negatif dekat dalam social media ni. Jadi insyaAllah hari ni seronok dia, macam-macam daripada macam-macam rumah ada hari ni. Ada daripada Semboyan Malaysia, ada daripada Perkit, ada daripada PMFC Fight Club, ada daripada Pencabulan 13, daripada aktivis Busana Melayu. Jadi hari ini kita nak tunjukkan penyatuan. Pasal apa? Kita dah di hujung-hujung zaman ni. Bila dah di hujung-hujung zaman ni, kita tak perlu nak cari titik perbezaan tu. Kita perlu carikan titik persamaan. Bersatu tu lebih indah. Sebab apa? Islam tu akan kembali bangkit, kembali terbela apabila seluruhnya bersatu. Jadi insyaAllah itu saja kata-kata saya untuk malam ni. Saya pun tak merancang untuk kata panjang sebab sahabat-sahabat tadi pun dah bercakap panjang lebar. Jadi insyaAllah teruskan kita bagi sokongan kepada Semboyan Malaysia, supaya kita dapat mencegah segala kebatilan dan kita menegakkan kebenaran tu. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan apabila datangnya yang hak, maka terhapuslah segala yang batil. InsyaAllah. Assalamualaikum. وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. Allahumma ya Ghafar, hanya Engkau yang dapat mengampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, kami semua hamba-hamba-Mu ya Allah, yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kekhilafan, yang penuh dengan kesalahan ya Allah. Dengan barakahnya Ramadan al-Mubarak yang akhir hujungnya ini, kurniakanlah kepada kami ya Allah kemaafan, keampunan di sisi-Mu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa yang kami sengajakan atau yang tidak kami sengajakan, dosa-dosa yang besar atau dosa-dosa yang kecil, dosa yang zahir atau yang batin ya Allah. Kami memohon kepada-Mu ya Allah, dengan barakahnya Ramadan yang mulia ini, kurniakanlah ya Allah kepada kami akan iman dan takwa kami ya Allah. Kami memohon ya Allah agar Engkau ampuni segala dosa-dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa kaum keluarga kami, dosa guru-guru kami, dosa para jemaah kami ya Allah, dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Syattar, hanya Engkau yang dapat menutup segala aib-aib kami ya Allah. Sesungguhnya segala dosa dan kesalahan kami adalah aib bagi diri kami ya Allah. Ya Allah, kami memohon dengan barakah Ramadan yang mulia ini ya Allah, tutuplah segala aib-aib kami ya Allah. Aib kami di dunia ini, lebih-lebih lagi ketika menghadap-Mu nanti di akhirat ya Allah. Allahumma ya alima fis sudur,
Engkau Maha tahu apa yang ada dalam isi hati kami, ya Allah. Engkau Maha tahu akan kesedihan dan penderitaan kami. Kami umat Islam, umat Melayu Islam di atas muka bumi ini, ya Allah, yang berada di dalam tanah air kami, seringkali diganggu, seringkali dihina, seringkali dizalimi oleh musuh-musuh kami, ya Allah. Ya Allah, kami memohon Kau angkat semula darjat kami, Kau angkat semula kemuliaan kami, Kau angkat semula izzah kehebatan kami, ya Allah, supaya nampak hebat kepada golongan-golongan orang-orang yang memusuhi kami, orang-orang yang menindas kami, ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau cabut segala kehebatan kami, ya Allah, akibat dari dosa dan akibat dari maksiat kami, ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepadamu, ya Allah, peliharalah ukhuwah kami, kasih sayang kami, ya Allah. Satukan hati semua jemaah-jemaah kami dari berbagai-bagai kumpulan, berbagai-bagai jemaah, ya Allah, satukan di atas kalimah muliamu, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, bantulah kami ya mufarrij. Engkau Maha melepaskan, farrij anna, lepaskan kami dari segala ujian yang menimpa kami, dari segala masalah yang menimpa kami, ya Allah, khususnya bencana COVID-19 yang menimpa kami, ya Allah. Ya Allah, lepaskan kami, Engkau Maha melepaskan. Lepaskan kami dari ujian bala bencana pandemik COVID-19, dan juga lepaskan kami dari ujian daripada kezaliman kaum-kaum yang zalim menzalimi kami, daripada orang-orang kafir yang menindas kami, daripada orang-orang yang berniat jahat kepada kami. Kami memohon kepadamu, ya Qahhar, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Zal Jalali wal Ikram. Kami memohon dengan kekuatanmu, ya Allah, dengan kehebatanmu, ya Allah, kalahkanlah segala musuh-musuh kami, sama ada musuh yang ada dalam diri kami, hawa nafsu kami yang jahat, kalahkanlah, ya Allah. Kalahkan segala nafsu jahat yang ada diri kami, ya Allah, dalam diri kami. Keluarkan segala nafsu jahat, ya Allah, gantikanlah dengan nafsu mutmainnah. Allahumma ya Allah, kami memohon keluarkan segala iblis syaitan yang cuba menggoda dalam urat darah kami, ya Allah. Bentenglah diri kami dengan kemuliaan amal-amal ibadah kami kepadamu, ya Allah. Kami mohon kepadamu, ya Allah, kami mohon perlindungan dari kejahatan orang-orang kafir, daripada pengkhianatan orang-orang munafik yang menikam kami dari dalam. Amin. Dan kami memohon perlindungan daripada orang-orang yang fasik yang mengajak kami kepada jalan maksiat kepadamu. Ya Allah, lindungi kami daripada orang-orang zalim yang menzalimi kami. Lindungi kami daripada orang-orang mukmin yang berhasad dengki kepada kami, ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepadamu, ya Allah, berilah kemenangan kepada Islam dan umat Islam. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansurid du'ata wal mujahidin. Allahumma ansuril mazlumin wal mustad'afin. Allahumma ansuril mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum quwwatan ghalibatan ala kulli batil والظالم وفاحش وسوء لعلهم يتقون. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة يا فرج الحم يا كشف الغم يا من العباد يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم. ادفع عنا يا الله، ادفع عنا يا الله، ادفع عنا يا الله من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة ومن عدو من الإنس والجن ومن الشيطان والإبليس وما يطير في الهواء وما ينزل من السماء وما يخرج من الأرض برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الأمن والسلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة ومغفرة وبركة وشفاعة في أهلنا يا الله، في أهل بيتنا يا الرحمن، في أهل جمعيتنا يا رحيم.
يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم فرج أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وعملنا ودعانا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا دعانا يا الله إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعوهم فيها سبحانك اللهم تحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن والحمد لله رب العالمين. تكبير الله أكبر. تكبير الله أكبر. تكبير الله أكبر. Bolehlah ambil sini.